الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini siri terakhir insya-Allah kita akan mengkhatamkan kitab Tanwirul Masalik. Kita sampai muka surat 461. Qala al-musannif rahimahullah ziyaratul qubur, ziarah kubur. Wa yundabu lirrijali ziyaratul qubur, sunat bagi lelaki menziarahi kubur. Perempuan harus. Kalau ada lelaki ramai-ramai jadi makruh. Perempuan makruh. Dan perempuan yang uzur haid tidak haram untuk ziarah kubur. Dia kembali pada hukum asal. Kalau bercampur dengan lelaki makruh, bukan haram, makruh. Kalau tak ada lelaki harus bagi perempuan sama ada dia suci atau uzur menziarahi kubur. Tidak ada larangan kepada perempuan haid untuk ziarah kubur. Tak ada larangan. Yang dilarang tu masuk masjid, masuk tanah perkuburan, tidak menjadi satu larangan. Kemudian yang dilarang isteri, sebab dia kena berkabung atas kematian suaminya. Jadi perempuan ada dua hukum, makruh atau harus. Tak haram. Haram tu yang isteri mati berkabung tu haram. Okey, lelaki anytime harus ziarah. Sunat bagi lelaki ziarah kubur. Nabi pernah ziarah malam, tengah malam pun Nabi pergi ziarah kubur. Kubur Baqi', kan? Nabi pergi ziarah malam, tengah malam. Malam nisfu Sya'ban ada hadis Nabi pergi ziarah kubur Baqi', tengah malam. Wala ba'sa, tidak mengapa, bimasyihi fil na'al, berjalan memakai kasut. Tak apa, pasal hadis Nabi kata mayat dengar bunyi derapan kasut. Mayat boleh dengar bunyi derapan kasut, tentulah mereka memakai kasut. Walaupun macam tu, kalau kita bincang adab, ada ulama kata lebih beradab buka kasut. Masuk perkuburan tak pakai kasut. Pasal itu kampung mereka, rumah mereka. Macam kita masuk rumah orang, kita buka kasut. Begitulah adabnya buka kasut. Tapi kalau pakai kasut pun tak apa, tidak. Baik, di bawah ada hadis Nabi menziarahi kubur ibu Nabi, bonda Nabi. Nabi menangis.
Wa abka, dan tangisan Nabi menyebabkan sahabat yang ada keliling Nabi juga menangis. Man haulahu. Nabi bagi tahu, istazantu rabbi an astaghfira laha falam yu'dhal li wastazantu fi an azura qabraha faudhina li. Aku minta izin kepada Allah untuk memohon keampunan kepada ibuku. Aku nak doa Allah maghfir laha, ya Allah ampuni dia. Tetapi Allah tidak memberi keizinan kepadaku. Aku tak boleh doa kat mak aku. Dan aku memohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan kepadaku. Oleh itu, ziarahilah kubur kerana ia dapat mengingati hari akhirat. Baik, Nabi, kubur mak Nabi di Madinah, kubur ayah Nabi pun di Madinah. Nabi minta izin untuk ziarah, Allah bagi. Nabi minta izin untuk doa, Allah tak bagi. Pasal apa Allah tak bagi doa? Jangan kita buruk sangka dengan Allah dan dengan Nabi. Yang kita kata tu mak Nabi kafir tu tak boleh doa kat orang kafir. Ayah Nabi kafir tu Nabi tak boleh doa. Bukan. Bukan. Nabi minta izin nak doa kat mak Nabi, Allah tak bagi izin. Maksudnya tak payah doa lah. Sebab mereka mati sebelum Nabi jadi Rasul. Orang yang mati zaman jahiliyah sebelum Nabi jadi Rasul, dalam ilmu Tauhid dipanggil Ahlul Fatrah. Masa kekosongan. Masa kekosongan, yakni Nabi Isa naik atas langit 500 tahun kosong. Tak ada Nabi. Tak ada Nabi. Nabi Isa atas langit, di bumi ni tak ada Nabi. Tok Wan Nabi, ayah Nabi, mak Nabi yang mati tu, Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Nabi Muhammad jadi Nabi umur 40. Jadi tak ada siapa jadi Nabi. Tak ada pembimbing. Maka mereka semua najun, selamat masuk syurga. Semua ni apa? Selamat masuk syurga. Jadi tak payah doa, ya Allah ampunilah dia, sayangi. Tak payah, tak payah. Allah tak bagi doa tu pasal tak perlu doa. Tak perlu doa. Seperti mana kalau kita pergi ziarah kubur adik kita yang mati kecil-kecil tu, adik kita umur 2 tahun mati, kita pergi ziarah kubur dia, kita tak perlu, ya Allah kau ampunilah adikku, kau sayang. Tak perlu. Pasal dia ni tak mukallaf. Mak ayah Nabi, Nabi nak doa, Allah kata tak payah doa lah. Allah tak izin tu nak, tak payah doa, ni berselamat dah. Macam tu ahli sunnah wal jamaah berfikir, cara fikir kita. Tapi ada satu kumpulan lagi kata, tu mak Nabi masuk neraka tu, mak Nabi kafir. Ni kurang ajar. Kurang apa? Kurang asam ke kurang ajar? Dia tak faham. Yang Nabi menangis tu bukan pasal mak Nabi masuk neraka ke apa. Nabi menangis tu menangis rindu, teringat kat mak. Teriaklah Nabi pergi ziarah kubur. Teriak tak apa, jangan meraung, jangan mengamuk-ngamuk. Teriak pelan-pelan, keluar yang mata, itu tidak jadi masalah. Kasih sayang, rahmah. Ayat mata rahmah orang panggil. Nabi minta izin nak ziarah, Allah bagi. Lampu hijau. Nabi minta izin nak doa, Allah tak bagi, dengan maksud tak payah doa lah. Bukan ada dosa apa-apa. Mak ayah Nabi selamat insya-Allah. Itu pahaman kita ni, cara faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ziarah kubur ni pada peringkat awal Islam Nabi larang, kemudian dimansuhkan. Hadis ni cerita mansuh. Hadis memansuhkan hadis yang dulu. Kata Nabi, kuntu dulu aku melarang kamu dari menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Dulu Nabi sendiri yang tak bagi ziarah hadis, sekarang Nabi sendiri yang suruh pergi ziarah. Maknanya hadis memansuhkan hadis. Naskhus sunnah bis sunnah dalam ilmu usulul fiqh. Sekarang ziarahlah kubur kerana ia dapat menzuhudkan pada dunia dan dapat mengingati akhirat. Tidak mengapa berjalan memakai kasut, kita baca tadi. Dan sunat mendekati kubur. Pergi dekat-dekat. Biar bertatap muka dengan muka. Maknanya kita membelakangi kiblat. Macam saya dengan tuan ni. Saya dengan tuan-tuan ni, muka dengan muka. Kita pergi ziarah kubur, muka kita tengok muka mayat tu. Kita belakang kita kiblat, membelakangi kiblat. Macam tu. Macam itulah kita ke Madinah pun, kita ziarah Nabi, muka kita dengan muka Nabi. Biar kiblat duduk belakang kita tak apa. Bertatap muka. Itu lebih afdal. Tepi dekat, macam dia duduk-duduk, macam dia duduk-duduk. Macam dia duduk sakit lah, contohnya, tang mana kepala dia, kita duduk. Kita menghadap. Macam tu.
seperti ketika dia masih hidup. Di bawah ada hadis tentang mayat mendengar bunyi derapan kasut orang berjalan. Terus wa yaqulu idza zara, baca ni, dan membaca doa apabila menziarahi kubur. Assalamualaikum, litah pun baca Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Selalu pondok baca Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu kan. Kita baca yang Nabi ajak. Assalamualaikum, ada riwayat ya ahlad diyar minal mu'minin. Ada riwayat Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Doa yang panjang lagi ada di bawah. Tengok nas hadis tu ada bawah. Dia baca doa. Wa yaqra'u wa yad'u lahum bil maghfirah. Itu kita doa untuk mereka. Bacalah. Dan sunat membaca Al-Quran. Baca qul huwallah ke baca apa. Kalau kita pergi ziarah tu, niat hadir pahala bacaan. Kemudian doa. Dia baca Quran lu, doa lah kali penutup doa. Kerana doa lepas baca Quran mustajab. Jadi kita bacalah qul huwallah 3 kali ke, baca Fatihah, baca apa lah kali kita tutup dengan doa. Sebab doa lepas baca Quran bila-bila pun mustajab. Ada riwayat dalam kitab Al-Adhkar, kalau kita baca doa, kemudian kita akhiri dengan kita baca Quran, kemudian kita akhiri dengan doa, doa kita diaminkan 70,000 malaikat. 70,000. Sebab tu tok guru bila orang kata tok guru tolong doa Ustaz, apa tok guru buat? Al-Fatihah. Fatihah tu baca Quran lu. Fatihah tu Quran. Al-Fatihah baca Quran. Sampai waladhdallin amin tu ayat Quran lah tu. Baru tak datang. Itu cara dia. Kita lepas sembahyang pun kita baca ayat kursi. Kita baca Amanar Rasul tu ayat Quran semua tu. Ayat Quran. Last kali kita subhanallah subhanallah. Last sekali kita doa. Doa lepas baca ayat Quran. Sepakat ulama. Doa lepas baca ayat Quran. Mana baca ayat Quran lupa doa. Doa tu makbul. Jadi pergi ziarah kubur baca Quran. Tahlil pun macam tu juga ayat Quran. Ayat kursi. Amanar Rasul. La yukallifullahu nafsan. Semua tu ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Ulang apa kali qul huwallahu ayat Quran. Lain kali kita tutup dengan doa. Ulama susun tu dia ambil kira tu, cara-cara tu ulama tak tu. Doa lah kali. Ayat Quran tu, ayat Quran tu. Zikir, puji Allah, baca doa. Ulama berbeza pendapat, kalau kita baca Quran, kita niat bacaan Quran kita hadiah kat mayat tu sampai tak sampai, ulama berbeza pendapat. Tetapi ulama sepakat kalau kita baca Quran, kita akhiri dengan doa, doa tu makbul. Dalam doa tu kita minta, ya Allah, kau sampaikan bacaan Quran aku. InsyaAllah sampai. InsyaAllah sampai. Faham tak? Kalau semata-mata baca Quran, tak tahulah sampai tak sampai. Tapi kalau baca Quran, lepas tu baca doa, ya Allah, kau sampaikanlah bacaan Quran kami ni kepada mayat. InsyaAllah doa itu Allah Ta'ala persampaikan. Itu disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ustaz, kalau kita baca doa tapi tak sebut khususkan, boleh juga. Umum lagi bagus. Umum dan khusus. Kalau khususan ila tu khusus. Umum pun kita baca juga. Kita baca untuk sekalian muslimin dan muslimat, khususnya macam tu cara dia. Sunat membaca doa. Lepas baca doa, baca Quran dulu. Lepas tu baru doa. Doa kita sampai insyaAllah. Membaca Quran belum tentu sampai kepada mayat, tetapi membaca doa lepas baca Quran, insya-Allah Allah kabulkan doa tersebut. Kita mintalah sampai pahala bacaan Quran kepada mayat. Dia boleh sampai. Transfer lah. Macam mana kita ada teknologi boleh transfer duit sampai masuk akaun, masuk lah. Dia transfer je, dia kata dah transfer dah, kita cek masuk dah. Tak perlu pergi bank apa semua. Maka Allah ada teknologi yang lebih hebat. Dengan doa kita, pahala tu usul insya-Allah sampai kepada mayat. Mayat menikmati apa yang kita baca, insya-Allah. Wa tukrahun lin nisa makruh. Wanita makruh ziarah kubur, saya beritahu dah tadi.
makruh dengan harus. Kalau dia tak pi meraung-raung, tak bersolek-solek, tak menjerit-jerit, tak bercampur dengan lelaki, harus. Perempuan biasanya kurang kesabaran dan banyak menangis kerana hati mereka lembut. Ini ada hadis Nabi pernah tegur seorang perempuan yang meraung-raung di tepi kubur. Nabi tegur. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi memerintahkan perempuan itu supaya bersabar. Dan sabar tak apa, pergilah ziarah. Dan Nabi tidak melarangnya dari menziarahi perkuburan. Maka dengan kefahaman ini, dapatlah kita faham maksud sebenar hadis berikut yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil qubur. Rawahu Tirmidzi. Siapa ada kitab pebetul, rawahu Tirmidzi. At-Tirmidzi jadi fa'il kena letak baris dhammah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Bukan semua perempuan yang ziarah kubur kena laknat, bukan. Iaitu perempuan yang meratap dan meraung di perkuburan. Macam itu. Perempuan pergi dengan penuh adab, harus, insya-Allah, tak ada masalah. Faslun fi ta'ziyah, yundabu ta'ziyatu kulli aqaribil mayyit illa syabbatal ajnabiyyah minal mauti ila 3 ayamin taqriban ba'da dafni. Disunatkan mengucap ta'ziyah, tanda simpati kita, tanda kebersamaan kita dengan waris si mati, kita ucap ta'ziyah kepada semua kaum kerabat mayat. Ucap ta'ziyah kat anak dia, kat abang dia, kat adik dia, ta'ziyah. Mana kita ada nombor telefon ni, kita PM lah. Ta'ziyah. Sabar. Saya ucapkan ta'ziyah macam tu. Semoga Allah ampuni dosa mayat. Semoga Allah rahmati mayat. Tunjuk kebersamaan kita, rasa sedih juga dengan kehilangan kematian tersebut. Kita ucap ta'ziyah kepada semua adik-beradik mayat, keluarga mayat, kecuali perempuan muda yang ajnabiyah. Ni takut sekali kalau kita PM, macam nak mengurat dia lah pula kan. Macam tu. Elakkanlah, takut timbul fitnah. Faedah ucap takziah. Kadang-kadang kawan kita dia up status Facebook, dia bagi tahu ayah dia dah kembali ke rahmatullah, atau isteri dia, atau suami dia. Kita ucap takziah secara umum tak apa. Tapi kalau perempuan muda kita PM khusus yang tu, takut apa? Takut jadi macam nak mengurat ke apa. Takut timbul fitnah. Elakkan. Takut timbul fitnah. Faedah kelebihan mengucap takziah. Bukan nak payah pun. Orang up status kata ayah dia mati, kita type je lah. Takziah. Sikit lah. Takziah. Semoga Allah rahmati. Kita berdoa sikit ke apa ke. Tapi setengah orang dia malas. Dia sibuk sangat tu. Kawan dia up status kata ayah mati, dia baca. Dia scroll macam tu je. Type sikit, saya ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga. Ada faedah dia tu, ucap takziah tu. Sama ada ucap dalam bentuk mulut atau tulisan, ada faedah dia. Apa kata Nabi? Nabi kata, tidaklah seseorang yang beriman mengucap takziah kepada saudaranya atas sesuatu musibah. Bukan mati je, apa-apa musibah. Dia up status, tengok kereta dia remuk, aksiden, kita pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Bersabarlah sahabatku. Macam tu lah takziah tu, macam tu lah. Ada ucapan yang melembutkan hati orang untuk mana takziah. Bila kita ucap takziah atas sesuatu musibah, melainkan Allah akan memakaikan kepadanya, kepada pengucap ni, dari perhiasan kemuliaan pada hari kiamat nanti. Dia akan pakai baju-baju cantik. Allah akan bagi dipakaikan di badannya, di kepalanya, pakaian-pakaian kemuliaan. Pakaian yang lawa-lawa, segak-segak di akhirat. Tidak boleh lelaki yang bukan mahram mengucap takziah kepada perempuan muda yang ajnabiyah dengannya kerana ditakuti membawa kepada fitnah. Tapi kalau dalam grup tak apa. Perempuan ni bagi tahu abah dia meninggal, dalam grup kita duduk dalam grup WhatsApp, kita ucap nah takziah apa, semoga dirahmati Allah, semoga apa kan, tak apa, cara ramai-ramai
kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah Ustaz Khairul Anwar Haji Ramli ni pokok senar ni. Meninggal dunia. Jadi kita bacakan Al-Fatihah dan kita ucapkan takziah kepada keluarga beliau. Terus kita beramal terus. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong cikgu seazmanku tolong sampaikan ucapan takziah daripada saya dan keluarga saya kepada Ustaz Khairul Anwar. Ayah dia Haji Ramli ni, bapa mertua kalau di Penang ni orang kenal, tu ayah. Tuan-tuan kenal tak orang Penang? Tu ayah Imam Masjid Taqwa Bertam. Tu ayah ni nama dia Ustaz Rosli Osman. Dia menantu kepada Haji Ramli yang dimentionkan kata meninggal dunia petang. Jadi saya pun tak pastilah benda tu betul tak betul, cuma masuk dalam komen tak satu mungkin betul kot. Kematian Haji Ramli. Siapa Haji Ramli ni? Dia ni pak mertua kepada Ustaz Rosli Osman yang kalau di Pulau Pinang ni kami asatizah panggil tu ayah lah. Dia ahli majlis fatwa dari Pulau Pinang. Imam Masjid Taqwa Bertam Indah. Kepala Batah Pulau Pinang Bertam Indah. Itu orang soleh lah. Haji Ramli ni orang soleh. Anak-anak dia ramai ustazah, menantu dia pun ahli majlis fatwa negeri Pulau Pinang. Berita ni sahih tak sahih yang tu saya tak tahulah no. Kena pastikanlah betul ya. Betul Ustaz Kamal kata betul ya. Betul lah tu. Semoga Allah rahmati. Menantu bentuk guru tu ayah Ustaz Rosli Osman, menantu dia. Ramai lagi menantu lain, anak menantu semua kira orang-orang bagus-bagus lah. Family, keluarga yang baik. Baik. Bila nak ucap takziah tu? Diucapkan takziah bermula daripada kematian. Ni duk hangat-hangat lagi baru dapat tahu kita ucap. Bermula dari kematian sampai hari ketiga. 3 hari je takziah. Lepas tu hari keempat, kelima tak payah takziah dah. Takut nanti orang dah tak sedih dah, kita pergi ucap takziah orang sedih balik. Kita bukan nak bagi orang sedih. Kita ucap takziah ni tujuan kita nak berkongsi kesedihan. Anak ayah mati, anak sedih. Menantu pak mentua mati, tentu dia rasa sedih. Ada kenangan-kenangan indah sedih. Jadi kita ucap takziah. Nah, abang kata aku pun sedih juga, kami pun sedih juga. Macam tu. Siapa yang friend dengan Ustaz Rosli Osman boleh takziah kepada beliau secara khusus lah. Nanti kita akan belajar ada doa pula. Kita boleh kata takziah macam tu, ada doa lagi. Doa a'zamallahu ajraka atau dalam bentuk yang lebih ramai a'zamallahu ujurakum. A'zamallahu ujurakum. Itu cara kita takziah beserta doa. Ustaz Khairul ni guru di Derang, mudir peringkat menengah, sekolah menengah Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Dia jadi mudir marhalah thanawiyah. Mudir di Derang ada taski, pra, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada pengajian umumi, ada pengajian tinggi, macam-macam punya marahil dia tu. Baik, kita sambung. Bermula ni mati je kita ucap takziah sampai hari ketiga. Lebih kurang hari ketiga ni pula nak kira macam mana? Hari ketiga lepas ke bumi. Mana kalau ke bumi lambat, lepas ke bumi tu, ke bumi simpan mayat 10 pagi sampai 10 pagi esok sehari. Macam tu. Kadang-kadang ada mayat yang dikebumikan lambat. Jadi 3 hari ni lebih kurang selepas pengebumian mayat itu. Kita tahu time ke bumi berapa. Jadi daripada waktu ke bumi, selesai ke bumi itu, selesai ke bumi 10 pagi sampai 10 pagi esok sehari. Sampai 10 pagi sehari 3 hari. Gitu.
Lepas pada 3 hari tak payahlah. Dah habis dah masa dia, nak takziah apa lagi? Takziah waktu awal-awal ni. Baik, kita tengok muka surat 467. Wa yukrahul julusu laha falau kana ghaiban faqadima ba'da muddatin azahu. Dan makruh diadakan satu majlis untuk menerima takziah. Buat satu majlis, siapa nak ucap takziah main sini sampai menyusahkan orang nak kena pergi hadir tu, itu jadi makruh. Mana takziah ni boleh macam-macam cara, boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh hantar surat, macam-macam cara. Makruh tu kalau kita i'tikad kata nak takziah kena hadir, ada majlis dia. Kalau jumpa kat kubur ucap takziah tak boleh, kena buat satu majlis pula, menyusahkan keluarga mayat, ini jadi makruh. Jikalau seseorang itu tiada ketika kematian, dia musafir ke, dia tak tahu ke kan, dia terlepas info, dia musafir, kemudian dia pulang, dia balik kampung, baru dia tahu. Orang habaq dia, Allah, aku tak tahu. Maka sunat baginya mengucap takziah walau selepas berakhir tempohnya. Ini tak apa, lepas 3 hari pun tak apa kalau dia tak tahu. Kalau tahu, dia terus ucap takziah segera. Wa yaqulu fit ta'ziyatil muslim, ini cara dia, cara ucap takziah dalam bahasa Arab. Ini paling bagus, kalau hafal bagus, pasal dia takziah dan doa dua-dua sekali. Kita kata a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Diucap takziah kepada orang Islam atas kematian orang Islam. Hak keluarga dia Islam, hak mati pun Islam. Kita baca ni lah, semoga Allah mengurniakan pahala yang besar kepadamu dan dia mengucapkan sebaik-baik takziah untukmu dan mengampuni dosa mayatmu. Wafil muslim bil kafir, kalau yang mati orang kafir tapi anak dia Islam, kita ucap takziah ke anak dia atas kematian mendiang. Itu macam mana pula? Dan diucapkan takziah kepada orang Islam, anak dia kawan kita Islam, pok dia mati, pok dia mendiang. Diucap takziah kepada orang Islam atas kematian orang kafir dengan doa berikut yang bererti a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Kita doa kat dia ajalah, pasal dia Islam, pak dia kafir, kita ucap takziah dekat dia. A'zamallah kita buang, wa ghafara limayyitika tu kita tak sebut, pasal hak ujung tu semoga Allah mengampuni mayat. Kita tak baca tu pasal pak dia bukan Islam. Kita baca dua aja, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Semoga Allah mengurniakan pahala yang besar kepadamu dan dia mengucapkan sebaik-baik takziah untukmu. Allah pun ucap takziah juga. Allah pun ucap takziah. Okey. Kita tengok nombor 1 di bawah, iaitu mengkhususkan ni cerita buat satu majlis takziah. Sampai macam tu jadi makruh. Takziah ni boleh je kod jalan, telefon, WhatsApp, dia mudah aja takziah ni. Tak sampai nak kena buat satu majlis, kena buat kenduri, kita pakai pi tu baru boleh ucap takziah. Jangan faham macam tu. Tengok nombor 1, iaitu mengkhususkan satu waktu dan satu tempat di mana semua keluarga si mati berada dan menunggu di situ. Kemudian orang ramai datang kepada mereka untuk mengucap takziah. Perkara ini makruh kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Boleh jadi majlis seperti itu yang biasa dilakukan oleh orang ramai di negara kami, di Syria lah. Di Syria, semua anak beranak akan balik, lepas tu mereka buat majlis. Macam kita kenduri arwah lah, anak beranak semua ada, mereka jemput tetamu. Jadi tetamu mai, boleh jumpa lah kawan-kawan di situ, ucap takziah. Pada zaman sekarang dibuat kerana padanya terdapat maslahah, kerana manusia sekarang banyak kerja, jarak yang jauh, dan orang terlalu ramai. Tak apalah, mungkin atas masalah tu boleh buat berhimpun semua, macam family day lah, berhimpun semua, jadi orang pakat mai ucap takziah. Senanglah, tentu jumpa habis semua. Mereka punya iklan kematian, mereka buat poster macam kita ceramah politik dulu kan, tampai dekat pokok,
Tampai kot dinding. Syria bila mati, dia macam poster, dia pelekat sana apa ni, pelekat kot dinding, pelekat dekat bus stop semua. Saya ingat ada ceramah politik ke apa. Rupa-rupanya, tapi zaman tu tak ada WhatsApp lagi lah mungkin berubah. Zaman tak ada WhatsApp ni, pelekat sana, pelekat sini poster. Di situ dia bagi tahu pukul berapa nak sembahyang mayat, siapa mati, alamat rumah orang mati, dan dia akan tulis kecil-kecil senarai kaum kerabat si mati. Dia tulis hak ni menantu dia, hak ni nama cucu dia, hak ni anak menakan dia, hak ni sepupu dia, terutamanya orang-orang yang terkenal. Jadi kita pun pergi dekat bus stop baca tu, tengok-tengok mayat kita tak kenal, yang mati kita tak kenal, kita tengok list nama-nama tu, ni doktor ni, oh doktor ni aku kenal ni. Mungkin kita kawan dengan doktor ni, jadi kita akan pergi semayang mayat ramai-ramai, semayang mayat jadi ramai. Saya, dia ni menantu pun ni, macam tu kan, macam tu. Jadi pergi semayang mayat boleh jumpa lah menantu dia tu, cucu dia ke, anak menakan dia ke. Berperokat. Cara nak buat hebahan tu, cara nak buat hebahan. Siapa yang ada kena-mengena dengan mayat tu, dia akan masuk senarai. Orang tak kenal pun orang tua tu, tapi mungkin orang kenal menantu dia, mungkin orang kenal adik dia, mungkin orang kenal abang dia. Di situlah kita pergi semayang. Semayang sekali kita boleh ucap takziah. Itu satu cara yang bagus lah, satu inisiatif. Wa fil kafiri bil muslim ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Baca doa tu. Diucapkan takziah kepada orang kafir atas kematian orang Islam. Contoh kawan kita Islam mati, pak dia kafir, dia Islam lah mati tu. Kita ucap kat pak dia macam mana? Mengucap takziah kepada orang kafir atas kematian orang Islam dengan doa berikut. Ahsanallahu azaaka, semoga Allah mengucapkan sebaik-baik takziah untukmu, wa ghafara limayyitika, dan mengampuni dosa mayatmu. Wa fil kafir bil kafir, dan diucap takziah kepada orang kafir atas kematian orang kafir. Contoh jiran kita. Jiran kita kafir, bukan Islam. Hak mati tu anak dia pun tak Islam. Atas hak kejiranan, kita pilah jenguk, pilah ziarah dan ucap takziah. Cara Melayu saya ucap takziah begitulah. Kalau cara Arab, macam mana takziah kepada orang kafir atas kematian orang kafir? Kita baca akhlafallahu alaik. Sebut Allah tak apa? Doa juga. Wala naqasa adaduk. Semoga Allah menggantikan untuk kamu. Boleh doa macam tu. Anak dia mati, dia Cina. Dia Cina. Kita pergi dekat dia, ahleng. Kita kata, semoga Allah ganti anak baru untuk kamu. Tak apa macam tu. Tak apa. Motor dia hilang. Musibah dia beritahu, motor saya hilang. Kita kata tak apa, nanti mudah-mudahan Tuhan ganti motor baru untuk kamu. Salah? Tak salah. Ucap. Ini panggil mujamalah manis mulut. Doa tak apa. Doa hidayah lagi bagus. Kalau dia kafir, kita kata semoga Allah buka hati kamu. Semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Boleh. Nabi dulu doa dekat Sayyidina Umar. Nabi doa juga dekat Abu Jahal. Beberapa orang tokoh Nabi doa. Jadi, dia mati. Anak dia mati, dia sedih. Dia kafir. Anak yang mati pun kafir. Kita kata, akhlafallahu alaik. Semoga Allah menggantikan untuk kamu. Nanti dapat anak baru lah. Wala naqasa adaduk, dan semoga tidak berkurangan bilangan keluarga kamu. Hak mana mati, Allah tepak. InsyaAllah. Boleh doa, tak ada masalah doa. Kalau orang tu dah jadi mendiang, kita doa, kita pergi baca tahlil, tak boleh Orang tu dah mati, zahirnya mati kafir, kita pergi doa, ya Allah ampuni dia, masukkan dia dalam syurga. Itu tak boleh. Doa kepada orang mati dengan rahmat, maghfirah. Mati kafir ni tak boleh Allah tegur Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad doa dekat Abu Talib. Nabi Muhammad kata, la astaghfiranna lahu, saya akan minta doa keampunan untuk Abu Talib, malam unha anhu, selama mana Tuhan tidak larang saya. Lagi Tuhan tak larang, saya akan doa, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Keturun ayat, Allah larang. Tak boleh. Ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum. Tak patut
bagi seseorang, Nabi ke siapa-siapa ke, berdoa keampunan untuk orang yang mati kafir walaupun ayah mereka, keluarga. Dan Allah beritahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau suka, kau sayang. Allah saja yang boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Doa semoga Allah menggantikan untuk kamu dan tidak berkurangan bilangan keluargamu. Wa yanwi bihi takthirul jizyah, dan diniatkan dengan doa itu memperbanyakkan kutipan cukai. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Kita doa dalam hati niat, bila hampa orang kafir ni ramai, hampa bayar cukai. Tujuan dia itulah. Bilangan keluarga kamu ramai, tujuannya ialah untuk mendapat kutipan cukai yang banyak. Wal buka qabla al-maut jaizun wa ba'dahu khilaful aula, menangis sebelum kematian diharuskan. Dan selepas kematian adalah khilaf aula. Khilaf aula ni dia tak berapa elok aja, dia bukan makruh, tak berapa nak elok. Menangis selepas kematian adalah khilaf aula jika dilakukan dengan sengaja atau dibuat-buat. Mati kita pun buat-buat sedih itu kan. Itu khilaf. Adapun menangis, ni Syekh Bura dia buat komentar atas kitab ni. Kitab atas ni Umdatus Salik, hak bawah ni yang Tadwir Masalik. Kata Syekh Mustafa Bura, guru kita hafizahullah, adapun menangis kerana hibah, maka ia dibolehkan kerana perasaan sedih merupakan satu perkara yang di luar kawalan manusia. Nabi sendiri pun menangis. Kita tengok hadis ni, hadis tentang kematian putera Nabi yang bernama Ibrahim, anak Maria Al-Qibtiyah, Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Saya baca terjemahan tu untuk jimat masa. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Saif Al-Qain. Beliau adalah suami kepada ibu susu putera Nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Mudah cakap, Abu Saif Al-Qain ni dia pak susu lah, pak susu kepada anak Nabi Ibrahim. Ibrahim ni anak Nabi kahwin dengan Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Muqawqis Raja Mesir. Baca dalam sirah lah tu, Raja Mesir hadiah perempuan kat Nabi. Hadiah 2 orang perempuan. Nabi ambil seorang lagi Nabi bagi kepada penyair Nabi, Hassan bin Thabit. Isteri Sayyidina Hassan bin Thabit namanya Shirin ataupun Sirin. Shirin atau Sirin. Boleh anak lelaki nama Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Macam itu pakar tafsir ni. Shirin. Seorang lagi Maria tu jadi isteri Nabi ataupun jadi jariah Nabi, hamba Nabi yang kemudiannya Nabi merdekakan. Dapat anak dengan Maria ni, dapat anak nama Ibrahim. Pasal apa buah nama Ibrahim? Pasal Nabi teringat dulu Nabi Ibrahim pun dapat hadiah seorang perempuan dari Raja Mesir. Itu kita akan baca lah pagi esok 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Antara ceritanya Nabi Ibrahim pergi Mesir, dapat perempuan seorang, Raja Mesir bagi. Ada cerita-cerita dia. Jadi Nabi Muhammad pun dapat hadiah. Dapat hadiah. Saya dapat hadiah hari ni, orang bagi stand untuk pacak bubuh handset kuliah. Ada orang bagi mikrofon, tapi handset saya masalah, cucuk mikrofon kadang bunyi, kadang tak bunyi. Ada yang bagi ni, hadiah juga ni, kerusi ni. Kerusi game ni. Kerusi orang main game, tapi kita tak main game lah. Kursi duduk kuliah. Hadiah menghadiah ni satu benda yang bagus. Nabi dapat hadiah perempuan daripada Raja Mesir. Seperti mana Nabi Ibrahim dapat hadiah perempuan dari Raja Mesir. Itu yang Nabi Muhammad buh nama anak Nabi Ibrahim. Teringat balik cerita tu. Anak Nabi ni ada pak susu, mak susu. Pak susu nama Abu Saif Al-Qain. Mereka ni lah duk rawat, duk jaga, duk mengasuh dia. Dia sakit. Ibrahim ni sakit. Jadi Nabi pergi ziarah bersama khadam Nabi, anak angkat Nabi, Sayyidina Anas bin Malik.
Sayyidina Anas kata kami masuk ke dalam rumah, kami masuk bertemu Rasulullah. Rasulullah ada di mana? Di rumah Abu Saif Al-Qain. Siapa Abu Saif Al-Qain? Beliau adalah suami kepada ibu susu putera Nabi yang bernama Ibrahim AS. Pak angkat lah, pak susu lah Abu Qais ni, Abu Saif. Rasulullah memegang Ibrahim dan menciumnya. Kemudian kami masuk sekali lagi nak ziarah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ketika itu Ibrahim menarik nafasnya yang terakhir. Bisa tengok orang mati tarik perut naik, gerak macam tu kan. Ketika itu Ibrahim menarik nafasnya yang terakhir. Kelihatan Sayyidina Anas ni dia nak perhati Nabi je. Apa kelaku Nabi? Dia perhati Nabi. Kelihatan air mata mengalir dari kedua kelopak mata Nabi keluar. Maka Abdul Rahman bin Auf berkata, Abdul Rahman bin Auf ni dia tegur Nabi. Orang Arab memang suka tegur, nasihat, tegur. Abdul Rahman bin Auf kata, tegur, Tuan juga menangis wahai Rasulullah. Ingatkan tak boleh menangis? Nangis juga wahai Rasulullah. Dia ingat tak boleh teriak boleh, jangan merongnya. Baginda bersabda, wahai anak Auf, wahai ibnu Auf, Abdul Rahman bin Auf ni lah hak kaya ni. Sesungguhnya ia merupakan rahmat. Ni ayat mata rahmat. Kemudian Nabi menyambung lagi, sesungguhnya mata menangis tak apa, hati sedih pun tak apa. Tapi lidah jangan duk cakap yang menunjukkan kita tak redha. Dan lidah kami tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami. Jangan cakap awak lah pergi ambil anak kita ni kecil lagi, mati kecil-kecil. Jangan duk beletiak meratih. Mulut kena jaga. Mata menangis tak apa, hati sedih tak apa, tapi mulut kontrol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terimalah ketentuan Allah. Atau orang tua kata apa? Benda nak jadi, kadang jatuh sungai, aksiden ke apa, mulut ni kata benda nak jadi, ketentuan Allah, takdir Allah. Inna lillahi wa inna. Jangan duk kata, duk beletiak, awak lah tu kawan lah jok naik motor, kawan tu salah, kawan tu salah. Kalau tak pi tak aksiden, kalau tak pi tak mati, kalau tak pi kalau mulut jaga. Jangan duk beletiak, jangan duk marah. Mata teriak tak apa, hati sedih tak apa, mulut jangan cakap melainkan sesuatu yang meredai Allah. Inna lillah. Yang bagus lagi dalam 40 hadis jalan ke syurga, yang bagus lagi dalam keadaan terima musibah, dia sebut alhamdulillah. Nak baca mana ketentuan Allah? Alhamdulillah ala kulli hal. Puji Allah juga walaupun sedih. Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu baru kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita Tok Wan orang cerita, hello ni nak bagi tahu ni, jangan terkejut Tok Wan, cucu Tok Wan ni masuk hospital. Tahap 4. Contoh COVID tahap 4. Duk sesak nafas. Tok Wan nak dengar ni memang sedih lah, sayang cucu. Dia pujuk hati dia tetap redha, dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Bukan dia seronok, sedih, tapi boleh kata alhamdulillah juga, tu terbaik. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Nabi kata mulut kena jaga. Sesungguhnya kami benar-benar sedih kerana berpisah denganmu wahai Ibrahim. Haram meratap atas kematian dan merongrong, menampak pipi, mengoyakkan pakaian dan merongkai rambut. Ni style orang Arab tu. Dia tu. Rambut dia tu. Mengamuk. Lah kurang dah sebab banyak yang dah berpelajaran. Disunatkan kepada kaum kerabat mayat yang jauh. Jadi beradik hak jauh-jauh hak domai tu, bawalah nasi lemak, bawalah makanan. Tu sunat. Disunatkan kepada kaum kerabat mayat yang jauh dan jiran-jiran untuk menyediakan makanan yang enak. Buat makanan hak sedap-sedap. Pasal ni Paul biasanya sedih tak lalu makan. Jadi kita pujuk, ni pulut kuning ni sambal ayam ni, makanlah. Kau mau makan? Makanlah. Kita buat main, bawa sedap, bawa kek, bawa apa ke? Sunat jiran-jiran kot keliling tu, buat main makan. Kadang-kadang suami mati, dia sayang suami, dia tak mau ke dapur nak. Dia tengok periuk pun dia mengkelan satu macam, malas nak masak, gantung periuk.
Pasal dulu periuk tu dia buat gulai kat suami dia suka makan gulai kari, dia nampak periuk, dia teringat gulai, dia teringat suami, malas masak. Hari-hari awal kan. Jadi tak tahu macam mana, kita pun tak tahu, tambah-tambah orang perempuan lah, mereka ni berperasaan, sensitif. Jadi tolong bawa lah jiran-jiran mai bawa makanan. Tolong jamu, tolong sponsor, beli nasi lemak kat luar bagi-bagi. Sunat macam tu. Sebab Nabi pesan bila ada orang yang kesusahan, kita tolonglah. Kita jiran-jiran ni pakat-pakat tolong bawa makanan. Pasal mereka ni kadang-kadang tak ada nak fikir lah nak masak apa semua. Jadi macam malas nak masak. Beberapa hari mula lah, lepas tu okey beli lah insya-Allah. Lepas tu okey. Disunatkan kepada kaum kerabat mayat yang jauh dan jiran-jiran untuk menyediakan makanan yang enak kepada keluarga mayat yang terdekat. Makanan yang disediakan itu mencukupi, bagi cukup lah. Kalau anak dia ramai buat sikit tak cukup lah kan. Mencukupi bilangan mereka selama sehari semalam, dan hendaklah diajak mereka. Ajak ni mana pujuk tu. Wa yulihhu alaihim liyakulu, dan hendaklah diajak mereka, pujuk ni pun untuk makan. Kalau hak jenis hak laki-laki okey ya, ada makanan balun lah lelaki. So kadang hak perempuan sedih, kata makan. Ni mak lang bawa nasi, ni makan. Habis ni nak habis kita ni. Alhamdulillah. Kemudian pengarang tegur, kalau macam ada kematian, tuan rumah tu pula kena jamu tetamu. Ni satu benda yang tak bagus. Dah lah mati, sedih, tuan rumah pula kena fikir nak jamu ayak, nak jamu makanan, tetamu main ni pun tak bawa makanan. Adik-adik beradik ni pekat balik, sepupu sepapat semua balik, tok orang mati. Ni apa tu lah patut keluar beli. Ni tuan rumah pula dia kena fikir nak jamu makan kat ni pun. Ni tak bagus. Ni tak bagus ya. Tuan rumah dah lah sedih, kena buat kenduri apa semua. Di sini ada sentuh sikit bab kenduri arwah. Allah yang bab kenduri arwah. Baca tahlil tak apa, zikir, doa tak apa. Tapi kalau kita membebankan orang buat kenduri arwah sampai jadi satu beban, itu tak bagus. Ini Ustaz Ismail Kamus pun tak setuju. Ismail Kamus banyak kalau kita dengar ceramah-ceramah dia terkurang setuju dengan pelaksanaan kenduri arwah yang memaksa. Yang pertama, kenduri arwah ni banyak orang jahil. Banyak orang jahil, mereka guna duit peninggalan si mati. Hak tu berdosa sebab duit perlu difaridkan. Kerana kejahilan, guna duit peninggalan si mati buat jamu kenduri arwah, menyebabkan kita makan harta anak yatim. Satu, atas kejahilan. Hak tu nak kena basmi dulu. Kalau guna duit abang, kakak, duit orang hidup buat keluar belanja untuk kenduri, hak tu tak apa. Tak apa. Tapi masih ramai yang tak erti, suami dia mati, duit peninggalan suami dia cari dalam poket dan ni, dia jamu orang. Dia adalah susah. Dia nak bela anak dia lagi. Kena jamu pula 40 malam pula kan. Orang duk tanya tak buat apa kan malam ni, makan apa? Dia kata cucuk, takkan cucuk. Kurang-kurang ayam, kambing, lembu. Tu dia. Demand. Ini yang ulama kurang setuju. Buat ringkas-ringkas sudahlah. Kalau nak buat kenduri arwah, ada orang sponsor tak apa. Takutnya guna duit peninggalan si mati. Faham tak? Takut guna duit peninggalan si mati, sedangkan tak faraid lagi. Ada anak kecil pula, dia pun susah. Jadi nanti short lah, kira-kira faraid tu akan jadi short. Anak yatim tu kita menindas, kita makan hak. Itu takut tu. Baca tahlil tak apa, ulama tak sentuh bab baca. Kenduri. Buat kacang. Buat kacang pun tak apa, tapi jangan guna duit peninggalan si mati. Duit peninggalan tu nak kena bahagi, nak kena edar. Ada anak-anak yatim lah. Anak-anak kecil-kecil tu anak yatim, mana boleh kita ambil macam tu. Takut. Kalau ada orang sponsor tak apa, buat lah. Boleh buat. Yang kedua, takut memaksa. Dia tak mau buat. Ada orang duk tanya, tak mau buat ke? Tak mau buat ke? Dulu di kampung saya, pernah ayah saya cadangkan, buat tahlil, jamu yaktir sudah balik. Ada agaklah jamu kan.
balik. Baca tahlil. Mudah. Jadi bukan masalah tahlil tu, masalah kenuri tu. Kenuri takut makan harta anak yatim. Kalau nak buat juga kenuri, kita sponsor lah. Ataupun setengah tempat buat di masjid. Tak mau kacau tuan rumah. Tuan rumah nak buat tahlil, tak buat tahlil. Tu imam ambil alih. Tu imam inisiatif. Tu imam buat tahlil di masjid. Tak mau buat di rumah. Takut kacau, takut beban. Dia dapat tahu ada kematian. Otomatik 3 malam tu imam akan buat tahlil. Ada makan, tak ada makan, cerita lain. Tahlil jalan. Itu tak apa. Tu imam ambil tanggungjawab untuk baca tahlil. Tak perlu pun pergi rumah. Tak perlu pun buat kenuri. Bukan kita kelapak nak makan, kata tu imam. Ada tempatnya tu imam kata kita buat di masjid. Kalau kata murah rezeki, ada siapa-siapa nak sponsor, buat main masjid. Boleh jamu orang masjid makan. Hak baca pun orang-orang yang beriman, ahli masjid. Tak ada makan pun tak apa. Macam tu. Dia lebih bila adat ni dia jadi adat yang membebankan, itu yang ulama tak setuju. Ulama tak setuju. Tapi kita baca tengok macam kitab ni pun dia macam kurang setuju lah. Kitab ni pun dia macam kurang setuju dengan amalan yang membebankan jamu makan. Patutnya orang luar buat main. Orang luar buat main makanan, baca tahlil disponsor oleh kedai nasi kandar ni. Okey, buat tahlil pula ada siapa pula sponsor. Kenuri ni ditajar oleh. Kalau begitu tak apa. Ni kesian dekat keluarga si mati. Tak kesian kan? Kesian. Teknikal dia tu ya. Kalau kenuri itu ditajar, alhamdulillah boleh buatlah. Tak masalah. Dan jangan kita terikat pula berapa malam, 40 malam teruk, kenuri sampai 40 hari teruk. Kalau dia mampu tak apa, kalau dia tak mampu tak apa. Wa ma yaf'aluhu ahlul mayyit min islahi ta'amin wa jam'in nasi 'alaihi bid'atun ghairu hasan. Ni bukan Wahabi kata, kitab ni yang kata. Dia buat bid'atun ghairu hasanah. Dia kata, dan apa yang selalu dilakukan, selalu orang nak buat, keluarga mayat dengan menyediakan makanan. Tak ada nak faraid lagi, duit si mati tu habis kau makan, habis banyak tu. Padahal duit si mati hanya guna hak wajib, bayar hutang, haji badal, umrah, fidyah, upah mandi, upah kapan, upah semayang pun tak boleh. Upah bawa mayat, okey, tak apalah. Upah gali liang, kita mengaji hak wajib-wajib je. Tak boleh usik duit orang mati tu. Takutnya apa? Takut kenuri tu usik duit peninggalan si mati, tarikah. Dalam bahasa Faraid panggil apa? Tarikah. Kita hak faham tak apalah. Isteri kita ada duit banyak, kita mati. Isteri buat keluar duit dia sendiri. Dia pun tak ada rasa beban, takkan nak buat kenuri ni adalah sikit duit dia banyak. Tak apalah. Tapi cakap ni kepada orang awam. Orang awam, orang kampung hak tak rupa nak ada duit, laki dia tinggal duit, dia pun bilang-bilang lah laki dia tinggal duit sikit je. Dengan nak jamu nepa pula, alamak nepa pakat main baca tahlil duk tunggu nak makan. Tak payahlah. Apa ada lah. Kalau orang bagi ayak saja pun tak apa lah. Macam tu lah. Tak ada ayak pun tak apa, baca-baca balik gitu lah. Takut menyusahkan, membebankan. Dia kata apa yang selalu dilakukan oleh keluarga mayat dengan menyediakan makanan dan mengumpulkan orang ramai untuk datang makan. Highlight perkataan datang makan. Di negara Arab lagi teruk. Kenuri arwah ada tak di negara Arab? Ada. Bila mati, dia keluarga ni terpaksa jamu makan. Hak mai tu makan semata-mata. Orang ramai mai ucap takziah, lepas tu makan, tak ada pengisian. Kalau kita ada jugalah baca tahlil, baca doa, kira okey tu, bagus tu. Kira dia tak makan saja lah, dia pun ada sumbangannya, niat yang ikhlas, baca qulhu baca qulhu Allah, meratib apa semua ni. Okey lah. Mungkin syekh ni dia tulis menegur amalan orang Arab. Orang Arab ni bila mati, keluarga terpaksa buat kenuri. Tetamu-tetamu mai ni memang mai bawa perut kosong, memang lapak, mai makan semata-mata. Lepas tu menyembang, tak ada apa-apa pengisian. Ini memang teruk, adat yang buruk yang perlu dibantras. Tempat kita baca tahlil okey, cuma kita kena nasihat kepada orang-orang kampung, orang awam, nak buat kenuri harus boleh. Tak perlu masak hebat-hebat sangat.
Dan jangan guna harta peninggalan si mati. Itu je. Kita tak boleh larang orang nak buat kenduri. Kenduri ibadah. Jamu orang makan ibadah. Nabi kata at'imul ja'i'. Jamu orang lapar. Nabi kata afsyus salam wa at'imut ta'am. Cara umum Nabi kata jamu orang makan ni bagus. Tak kira lah kenduri apa pun. Kenduri masuk rumah baru ke, kenduri kesyukuran, kenduri derian, kenduri apa pun bagus. Cara umum at'imut ta'am tu bagus. Jamu orang makan bagus. Kenduri bagus. Tapi kenduri guna duit siapa? Itu yang fiqh ni dia tekan tu. Jangan guna duit si mati. Yang bagusnya lagi, okey, kita sponsor. Abang kita mati, nak buat kenduri, kita tak apa. Tak usah ada guna duit si mati. Saya sponsor malam ni. Malam esok siapa pula sponsor? Anak murid sponsor. Macam tu. Itu memang bagus. Kenduri tidaklah mani', tak ada halangan untuk buat kenduri. Cuma jangan guna duit si mati. Dan di negara Arab ni pamai semata-mata dikumpulkan orang ramai untuk datang. Datang buat apa? Untuk datang makan. Only makan saja. Allah ni memang tak elok. Kita bukan makannya, kita macam menghargai. Ni pamai baca tahlil, ni pun baca menghargai, ni pun kita jamu. Sebagai tetamu sama, tetamu mai kita layan ikramud duyuf, layan jamu makan. Jadi kena tengoklah makan tu jangan guna duit si mati. Tu je lah. Bukan kata Syekh ni tak bagi buat kenduri. Payah juga nak hurai bab ni. Hak orang salah faham kata Ustaz Zamri menentang kenduri arwah. Tak kena dengar video ni sampai habis. Kalau nak buat macam mana? Kalau tak mau buat baca tahlil saja. Macam tu. Jangan sampai menyusah-nyusahkan mayat. Jangan sampai buat program pula. Malam pertama kena makan macam ni menu dia. Malam kedua macam ni. Malam ketiga macam ni. Jenuh lah. Kesian lah. Bukan semua orang berkemampuan. Dengan sedihnya. Dengan apa lagi. Lepas tu duk fikir ni pula. Nak jamu orang. Orang balik kenyang. Ni pun dalam kesedihan. Itu kita tak mahu. Adalah satu perbuatan bid'ah yang tak baik. Yang tak baik. Yang terbaiknya macam mana? Di bawah ada isna'u. Nabi suruh tolong siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kerana berita kematian itu menyibukkan diri mereka menanggung kesedihan. Yang ni yang terbaik. Boleh makan, boleh buat kenduri, tapi sponsor. Tajuk. Kemudian di bawah disebut daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, perkumpulan manusia di rumah keluarga mayat dan jamuan makan, semata-mata makan aja. Keluarga mayat terpaksa buat makan minum. Orang pakat main makan kenduri seronok. Makan. Macam dulu-dulu dipanggil roti mayat. Biskut mayat. Ada orang mati, Cina jual biskut. Nama pun biskut mayat. Baca yang kopi, biskut. Duk cicah, duk menyembang. Tak ada apa pengisian. Menyusahkan mayat. Menyusahkan keluarga mayat. Alah ni okey dah. Tapi nak baca tahlil, kalau dah makan, Alhamdulillah. Tak ada makan pun sudah. Keluarga pun kena faham. Nak buat makan, jangan guna harta peninggalan si mati. Begitu. Kami mengira, dia kata, perkumpulan manusia di rumah keluarga mayat dan jamuan makan selepas pengebumiannya itu, kami mengiranya termasuk dalam erti ratapan. Ini kata Sayyidina Jarir bin Abdullah. Ia termasuklah kenduri yang dibuat pada khamis pertama selepas kematian, pada hari ke-40 dari tarikh kematian, dan juga selepas genap setahun kematian. Setahun ni panggil haul lah. Haul ni bagus. Cara nak ingat dia dah mati setahun, dah mati 2 tahun, punya haul. Lepas tu kita buat jamu makan. Anak-anak murid tolong buat dekat tok guru. Tok guru mati ni kalau di Indonesia banyak haul. Buat kenduri. Alumni semua pakat berkumpul mengenang jasa guru. Siapa buat kenduri? Kutip sesama duit alumni tu. Tu tak apa. Tak salah haul tu. Kalau menyusahkan, membebankan keluarga tok guru tu teruklah, tak boleh lah, tak baik lah. Perkara di atas menjadi haram jika, ada jika, takyid dia, jika kenduri itu diambil dari wang peninggalan si mati dan dia ada meninggalkan hutang di mana wang peninggalannya tidak cukup untuk dilunaskan hutangnya, atau dia mempunyai pewaris yang kurang akal atau belum baligh, atau sebahagian manusia memaksa-maksa keluarga si mati untuk membuat kenduri tersebut. Jadi, kalau buat tanpa paksaan, tanpa menggunakan wang peninggalan si mati, atas keikhlasan keluarga, dan yang terbaiknya ada penaja,
penaja yang taja, bukan isteri si mati, bukan anak-anak si mati, ditaja oleh puak penakan, oleh jiran, maka itu satu benda yang sangat baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah 81 siri petang ni kita selesai mengkhatamkan bab Kitabus Salah daripada kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik dan syarahnya Tanwirul Masalik. Kemudian ijazah saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka dengan ini saya Al-Faqir ijazahkan kitab Tanwirul Masalik dan kitab matan itu Umdatus Salik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua pelajar beramal dengan isi kandungan kitab ini dan mengajarkannya kepada orang lain, seperti mana saya menerima ijazah daripada guru saya Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, untuk menterjemah, mengajar dan menyampaikan ijazah ini kepada penuntut ilmu yang mempelajari kitab ini. Semoga Allah sentiasa memberkati usaha kita. Yang mengijazahkan hamba yang sangat berharap kepada ampunan Tuhannya. Jadi tuan-tuan tulis sendirilah situ tarikh berapa hari bulan hari ini bersamaan dengan bulan Hijrah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf ajastukum jami'an, saya ijazahkan tuan-tuan sebut dengan lidah atau tulis qabiltu qabilna, saya terima, kami terima ijazah ni, untuk kita amal dan belajar mengajarkan pula kepada orang lain insya-Allah. Mulai besok pagi kita akan baca 40 hadis Nabi Muhammad bercerita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.